Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 9 dan tajuk kajian kami ialah implikasi LGBT homoseksual terhadap pemikiran sosial dan juga gaya hidup manusia. Ahli kumpulan ini terdiri daripada 5 ahli kumpulan. Antaranya ialah saya, Alia Nazia Hamida Ahmad Fauzi, Norin Balkis binti Muhammad, Ahmad Jadul Haq bin Abdullah, Nurul Aina binti Zainal Abidin, dan Radina Sofina binti Syahrini. LGBT ialah inisialisme yang bermaksud singkatan bagi lesbian, gay, biseksual dan transgender. Istilah LGBT telah diwujudkan pada sekitar tahun 1970-an. Lambang atau bendera LGBT terdiri pada 6 warna pelangi serta berfungsi sebagai istilah payung untuk seksualiti dan identiti jantina. Golongan LGBT ini menjalankan aktiviti hubungan sejenis secara langsung disebabkan oleh keinginan songsang mereka yang kuat akibat daripada kecelaruan gender atau trauma masa lalu. Amalan ini jelas menunjukkan pencanggahan dari sudut agama, tradisi, adat dan budaya. LGBT. L bermaksud gelaran khusus bagi golongan yang mempunyai tarikan seksual terhadap jantina yang sama iaitu perempuan. G iaitu gay digunakan untuk merujuk kepada pasangan sejenis seperti lesbian tetapi membezakannya adalah lelaki. B bermaksud bisexual, singkatan kepada individu yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan hubungan seks dengan kedua-dua jenis jantina. Dan terakhir ialah transsexual, gelaran bagi seseorang yang berperilaku atau berpenampilan berbeza dan tidak sesuai dengan identiti sebenarnya. Objektif kajian kami adalah untuk menyatakan faktor tercetusnya pengaruh LGBT. Kedua, membincangkan isu-isu berkaitan implikasi LGBT. Dan ketiga, menggariskan beberapa strategi yang boleh diusahakan bagi membetulkan fahaman LGBT ini. Permasalahan kajian. Antara isu LGBT yang terdapat dalam topik LGBT ini ialah mereka yang terlibat dalam tingkah laku ini berisiko untuk mendapat penyakit berjangkit. Khususnya di Malaysia, gejala LGBT ini akan mengakibatkan seseorang itu mudah terbabit dengan penyakit HIV. Menurut saintis di luar negara iaitu Profesor Andrew Grulich daripada Universiti New South Wales, Australia, ada menyatakan bahawa jangkitan HIV terhadap mereka yang terlibat dalam aktiviti homoseksual adalah 18 kali ganda lebih tinggi berbanding mereka yang terlibat dengan seks bebas. Tambahan pula, laporan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pada tahun 2017 menunjukkan bilangan kes jangkitan HIV melalui aktiviti homoseksual lebih tinggi berbanding kes HIV berpunca daripada aktiviti pengambilan darah melalui perkongsian jarum. Seterusnya, kesan daripada LGBT ini juga mampu merosakkan institusi kekeluargaan dan khususnya zuriat. Setiap individu yang terjebak dalam aktiviti LGBT ini mempunyai latar belakang atau kisah silam yang tersendiri. Sebagai contoh, terdapat juga individu normal semasa di usia kanak-kanak sudah mempunyai trauma akibat diliwat oleh pakcik saudara sendiri sehingga mengakibatkan kanak-kanak atau individu tersebut ketagihan dan serta trauma. Kesimpulannya, penyakit LGBT ini bukan sahaja memberi kesan negatif pada diri sendiri, bahkan akan merosakkan institusi kekeluargaan dan zuriat. Tambahan pula, hubungan atau perkahwinan sejenis ini tak mampu menghasilkan zuriat kerana perkara ini melanggar hukum alam dan normalisasi manusia. Akhir sekali, LGBT membawa kepada penyakit mental. Hal ini dikatakan bahawa terdapat kajian yang mendapati remaja yang terlibat dengan LGBT mempunyai risiko yang tinggi untuk mempunyai masalah kesihatan mental berbanding remaja normal. Selain itu, mereka juga dilaporkan mempunyai masalah berkaitan sikap.
Kesemua masalah ini menyebabkan mereka makin dipinggirkan oleh masyarakat sekeliling. Kajian ini telah dijalankan di sekitar kawasan Universiti Sains Islam Malaysia. USIM beroperasi di kampus tetapnya di Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, Darul Khusus. Ia terletak berhampiran lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan Putrajaya, dan hanya 40 minit sahaja untuk ke Seremban, Shah Alam dan Kuala Lumpur. Sementara itu, Fakulti Perkikian beroperasi di kampus perubatan di Menara B, Menara MPAJ Pandan Indah, Kuala Lumpur. Tujuan lokasi ini juga dipilih adalah untuk melihat tahap kefahaman mahasiswa dan mahasiswa. Kajian ini melibatkan pelajar mahasiswa dan mahasiswa tahun 1 pengajian sarjana muda pengajian pentadbiran muamalat. Kajian implikasi LGBT homoseksual terhadap pemikiran sosial dan gaya hidup manusia ini dipilih kerana ia adalah salah satu universiti Islam di Negeri Sembilan. Kami menumpukan kepada mahasiswa dan mahasiswa pengajian pentadbiran muamalat di Universiti Sains Islam Malaysia bagi mengetahui pandangan mereka mengenai isu yang tular di Malaysia, iaitu LGBT. Selain itu, kami juga membincang dan membahaskan tentang implikasi dan faktor LGBT dan homoseksual, sejarah kaum Nabi Lut, gaya hidup manusia, sosial, definisi LGBT, faktor bergejala LGBT dan sebagainya. Kajian literatur, faktor berlakunya LGBT. Yang pertama, masyarakat kurang menghayati agama. Masyarakat tahu hukum LGBT tetapi kurang menghayati dan mengamalkannya. Kedua, pengaruh rakan-rakan dan budaya barat. Pengaruh rakan-rakan seperti individu yang tinggal di asrama atau bersekolah di sekolah yang dikhususkan hanya satu gender mudah terpengaruh dengan rakan sebaya, dan budaya barat kerana sebahagian besar komuniti barat bebas mengamalkan LGBT. Malah ada artis yang berpengaruh di kalangan mereka. Hal ini menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh dengan mereka. Ketiga, konflik dalam keluarga menyebabkan individu stres dan mencari keseronokan dengan meluangkan masa dengan rakan-rakan, sehingga beranggapan menjalinkan hubungan sejenis dapat memberikan kasih sayang yang secukupnya. Keempat, berasa selesa dalam memperagakan pakaian berlainan jantina kerana mereka berasa selesa dengan memakai pakaian yang berlainan jenis jantina. Kelima, ketagihan kesan daripada pengalaman gangguan seksual masa lalu. Hal ini kerana mereka ketagih daripada pengalaman seks yang telah dialami oleh mereka sejak kecil. Kesan LGBT kepada masyarakat, berisiko untuk mendapat penyakit AIDS atau HIV. Golongan LGBT merupakan penyumbang kedua terbesar dalam mendapat penyakit HIV kerana seks sejenis mereka. Kedua, kecelaruan mental disebabkan oleh orang sekeliling. Masalah kecelaruan mental dari sudut psikologi kerana mempunyai masalah dalam menerima keadaan, iaitu melawan fitrah sebagai manusia. Cabaran menangani LGBT. Yang pertama, media sosial. Media sosial merupakan laman sesawan yang sangat meluas kerana digunakan oleh pelbagai jenis masyarakat dari yang kecil hingga yang dewasa. Hal ini memudahkan mereka untuk mempromosi agenda mereka. Kedua, kritikan daripada masyarakat. Masyarakat mengkritik pihak penguasa agama kerana kurang menjalankan tanggungjawab mereka untuk menghalang LGBT, menyebabkan pihak penguasa agama mundur diri kerana tidak tahan akan kritikan daripada masyarakat. Strategi untuk menangani masalah LGBT. Pertama, program atau kempen pendedahan tentang keperluan gejala LGBT dalam kehidupan. Seperti contoh, pihak penguasa harus menjalankan sekali setahun program atau kempen di setiap sekolah agar pendedahan tentang keperluan gejala LGBT dapat diterapkan sejak kecil. Kedua, mengambil tindakan atau hukuman melalui undang-undang, iaitu penguatkuasaan atau pelaksanaan undang-undang yang harus diguna pakai dengan mengenakan hukuman yang setimpalnya untuk memastikan masalah sebegini tidak wujud atau dapat dikurangkan sebanyak semungkin. Seterusnya, pada bahagian metodologi kajian pula, kami telah menggunakan kaedah kajian kualitatif untuk mendapatkan hasil dapatan kajian. Kaedah kajian kualitatif membentuk deskriptif yang lebih kepada penghuraian makna terhadap isu-isu yang dikaji. Seterusnya, pada bahagian instrumen kajian pula, kami telah menggunakan Google Scholar. Google Scholar merupakan satu platform internet yang merupakan yang mengandungi artikel dan jurnal-jurnal
yang bertauliah yang dikarang oleh penulis-penulis yang bertauliah. Seterusnya, pada bahagian prosedur sepanjang kajian, kami telah melakukan pembahagian tugas dan juga mencari maklumat daripada bahan-bahan ilmiah dan juga sumber internet yang bertauliah. Seterusnya, menganalisis hasil daripada dapatan kajian tersebut. Seterusnya, analisis dapatan kajian. Untuk konsep dan latar belakang kajian, pertubuhan ini telah pun diwujudkan di Eropah pada tahun 1990. Tujuan penubuhan mereka adalah untuk membela hak asasi mereka dan mereka juga telah mencipta sebuah bendera yang berwarna-warni sebagai lambang kepada pertubuhan mereka. Untuk dapatan kajian, kami dapat mengenal pasti faktor tercetusnya pengaruh LGBT dan homoseksual. Antaranya ialah masyarakat kurang menghayati agama. Yang kedua, disebabkan keadaan persekitaran. Yang ketiga adalah disebabkan sifat semula jadi individu. Dan yang keempat adalah disebabkan hubungan kekeluargaan yang tidak baik. Kemudian implikasi daripada mengamalkan model LGBT dan homoseksual ini adalah mereka berisiko tinggi dalam mendapat penyakit yang serius seperti HIV dan AIDS. Mereka juga boleh mengalami kecelaruan mental dari sudut psikologi disebabkan oleh keadaan sekeliling. Seterusnya, strategi bagi menangani isu ini adalah dengan mengadakan program pendedahan tentang keburukan LGBT kepada kehidupan. Selain itu, pihak berwajib juga boleh mengambil tindakan atau hukuman melalui undang-undang. Untuk perbincangan dan kesimpulan yang dapat disimpulkan daripada dapatan kajian ialah kita perlu menolak sekeras-kerasnya budaya ini kerana mendapat banyak implikasi yang negatif berbanding yang positifnya. Selain itu, kita juga dapat menambahkan ilmu pengetahuan berkaitan isu ini apabila kita mengkaji berkaitan mereka. Seterusnya, implikasi dan juga cadangan. Pada bahagian ini, berdasarkan hasil kajian yang telah dibuat, terdapat pelbagai impak yang negatif terhadap pengaruh LGBT dan juga homoseksual. Hal ini dikatakan demikian kerana impak negatif kepada seseorang individu terpengaruh akan menyebabkan mereka mudah untuk mendapatkan penyakit yang serius sebagai contohnya AIDS dan juga HIV. Seterusnya, ia juga akan menyebabkan keruntuhan sesebuah institusi kekeluargaan. Hal ini dikatakan demikian kerana keluarga tersebut akan mendapat malu dan juga mendapat kecaman daripada netizen dan juga orang sekeliling. Seterusnya, pada bahagian cadangan kajian pula, beberapa cadangan telah dicadangkan untuk mengatasi masalah ini. Antaranya ialah mengawalkan penggunaan media sosial anak-anak. Seterusnya, mengukuhkan penghayatan agama Islam dan juga etika terhadap golongan-golongan yang mudah terpengaruh dan juga golongan remaja. Pada bahagian kesimpulan kajian ini pula, berdasarkan hasil kajian yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahawa LGBT bukanlah satu isu yang baru, malah ianya telah muncul sejak dari zaman Nabi lagi, iaitu Nabi Lut. LGBT ini juga telah dilarang di dalam Al-Quran. Hal ini kerana LGBT melanggar fitrah seseorang manusia tersebut. Seterusnya, LGBT dan juga homoseksual ini memberi kesan yang negatif kepada seseorang individu, masyarakat dan juga negara. Hal ini dikatakan demikian kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum dan juga majoriti penduduknya merupakan rakyat yang menganut agama Islam. Ianya akan memberi pandangan yang buruk daripada negara-negara lain kepada negara Malaysia. Seterusnya, pengaruh LGBT dan juga homoseksual ini yang dibawa daripada barat ini mudah didapati daripada laman-laman sosial dan juga media massa. Hal ini kerana pada era modernisasi ini, masyarakat mudah untuk mengakses internet hanya melalui capaian internet. Seterusnya, antara cadangan yang boleh diaplikasikan
terhadap isu ini untuk mengatasi masalah ini ialah sebagai contohnya memberi pendedahan kepada para remaja dan juga individu yang mudah terpengaruh dengan isu LGBT ini ialah melalui kempen dan juga program terhadap kesedaran dan juga keburukan yang akan diperoleh melalui amalan LGBT dan juga homoseksual ini. Hal ini dikatakan demikian kerana isu LGBT dan juga homoseksual ini hanya akan mendatangkan pelbagai perkara yang negatif berbanding dengan perkara yang positif. Pada individu tersebut yang telah terpengaruh terhadap isu LGBT dan juga homoseksual ini akan menyebabkan seseorang individu tersebut mendapatkan kecederaan mental disebabkan oleh pandangan orang sekeliling dan juga kecaman daripada para netizen dan juga orang sekeliling. Secara kesimpulannya, isu LGBT ini perlulah dibanteras dan juga dicegah supaya ianya tidak berleluasa dan merebak yang akan mempengaruhi gaya hidup seseorang individu tersebut ke arah gaya hidup yang negatif berbanding gaya hidup yang positif.